salam kawan-kawan. Saya nak ucapkan terima kasih karena sudah datang ke channel ini. Saya hanya ada sedikit pencerahan di sini, tapi boleh mengemosikan orang lain karena benda ini tidak baik. Mereka selalu berkata DAP nak mengambil alih kerajaan Malaysia, sebab tu mereka nak jatuhkan. Biarpun di sebelah pihak sana nak merasuah kerana apa, kata penting, yang penting orang dia. Ini tanggapan yang mereka gunakan, senjata yang mereka gunakan, yang mereka fikir mungkin ampuh selamanya. Tetapi ini satu kesilapan besar, kerana otak mereka ini pada saya sangat tidak cerdik. DAP dah banyak orang-orang politik, bukan saya yang katakan, orang-orang politik sendiri pun berkata, termasuk bos-bos mereka pun tahu, tapi benda ni biar dia nak main di bawah, yang dapat benefitnya mereka, dapat laba dia. Jadi DAP paling tinggi pun kerusi dia boleh menang 60 lah kita ambil, tapi jarang sampai. Nah, dia tidak boleh menguasai kerusi, karena kerusi kita 222 dan harus menang 122. Jadi tidak akan boleh memerintah. Itu satu part. Dan yang kedua, parti itu dia bergabung dengan PKR. Kenapa yang kita lihat hari ini, yang mereka dah gulingkan ini dengan cara khianat nih? Kenapa Tun boleh jadi Perdana Menteri? Padahal kursi mereka hanya 11. Jadi benda ni mereka momokkan seperti itu. Itu saja kita boleh lihat. Yang 11 kursi pun mereka bagi orang Melayu yang pegang. Tidak ada lagi isunya kan? Jadi begitu juga kalau mereka bergabung pun dengan parti PKR dengan Amanah esok, dia tetap bagi PKR atau Amanah yang memerintah. Kerana dua parti ini kalau digabungkan pasti lebih. Kerusi mereka pasti lebih. Belum lagi kerusi mereka yang mungkin akan membantu daripada Sabah dan Sarawak. Itu kalau kita lihat dari sisi politik. Kalau kita lihat daripada segi negara berperlembagaan di bawah naungan raja, raja mempunyai kuasa mutlak, itu dah satu hal. Dan kenapa kalau kita lihat siapa nak jadi Perdana Menteri, harus kita seperti kita lihat yang lepas lah, Tun nak jadi Perdana Menteri. Dan yang terbaru ni, siapa yang bagi Tan Sri Muhyiddin Yassin jadi Perdana Menteri? Yang di Pulau Agung kan, kelulusan daripada dia kan. Kenapa orang PKR, orang Amanah, orang DAP tidak pun sekecoh sangat seperti kamu orang? Itu yang paling mudah kita lihat. Jadi kalau tanpa persetujuan daripada yang di Pertuan Agong pun, walaupun mereka nak jadi Perdana Menteri, tidak semudah itu. Okey? Bila yang di Pertuan Agong tidak berkenan, menolak, tidak boleh jadi. Jadi jangan isukan benda itu. Okey, saya masuk ke part yang kedua ini. Ini yang penting sekali. Raja berperlembagaan nih. Yang di Pertuan Agong kita, di bawah dia adalah tentera. Dalam tentera ini 98% itu, ataupun kita ambillah 90% lah, adalah kaum Bumi Putra. Jadi, dan di government lain pun seperti itu. Jadi tidak perlu kita nak mengatakan DAP ini nak ambil kerajaan. Tapi satu hal kita perlu ingat, sebagai rakyat biasa dan kita sebagai orang Bumi Putra, kita ini sebenarnya ting-tong, sukanya. Itulah kita lihat, lompat parti sana, lompat parti sini. Kita ni gila jawatan. Karena kita ni tak tahu berniaga. Kita dapat jawatan, baru dapat projek, baru kita boleh mengayakan diri kita. Ini hakikatnya.
Itu satu case. Yang kedua, kita nih gila pangkat. Itu saja motif-motif yang ada nih. Yang kita di bawah nih jadi mangsa. Kalau kita tidak mencari pemimpin yang baik, daripada mana nak baiknya Malaysia? Yang kita nak buat sekarang nih pembersihannya. Pembersihan kepada pemimpin baru. Bila saya kata macam ni, yang di sebelah sana kata, mereka banyak pemimpin baru, mereka naikkanlah. Ganti kalau pemimpin kamu yang lama, supaya yang daripada PKL, yang daripada Amanah, daripada mana-mana gabungan, sokonglah parti kamu nanti. Coba kamu tukar orang-orang yang lama tuh, pasti orang mau tukar. Nah, jadi jangan isukan itu. Bila saya kata tukar macam tu, kamu tukarlah dulu Datuk Seri Anwar Ibrahim. Mereka ini kenapa tidak perlu ditukar? Karena mereka tidak melakukan kesalahan yang rakyat nampak. Ada Datuk Seri Anwar Ibrahim curi duit rakyat? Ada Guan Eng curi duit rakyat? Buktikanlah. Masuk mahkamah mereka ni pun kes-kes yang tak apa-apa punya kes. Cuma nak menggaibkan orang tidak perlu. Kita yang di bawah ini, kita yang sebagai sebegini, kita perlu mencari satu jalan untuk kita dapat pemimpin yang baik. Bila saya berkata macam ini, mereka kaliskan seperti ini. Itulah yang masalah dalam negara kita ni sampai sudah tidak selesai. Yang penting mereka nak dapatkan projek, yang penting kuasa yang mereka dapatkan itu. Tetapi mereka tidak tahu yang mereka buat ini, mereka sendiri yang di atas itu berurusan dengan bangsa lain untuk nak berjaya. Tidak payah ceritalah. Simen sekampit aja kita tak mampu nak beli, nak buat bangunan untuk daripada orang Bumi Putra. Jangan kita nak cerita macam-macam. Sudu sebatang pun kita orang Bumi Putra tak mampu buat. Lagi kita nak sombong. Tapi kita menuduhkan bangsa lain seperti ini. Apa punya manusia juga. Fikir sendirilah. Kalau kita belum mampu, tidak payah nak cakap. Apa yang kita nak agungkan dengan Bumi Putra kita ni? Semua kemudahan dibagi oleh kerajaan. Tidak juga kita kaya raya, tidak juga kita senang. Masih juga banyak rasuah, masih juga banyak ketirisan. Kerajaan hampir 80% dipegang oleh orang Bumi Putra. Tetapi kenapa kita merosot? Kemana duit ketirisan boleh pergi? Kenapa benda ni orang atas boleh buat, orang bawah tengok saja? Karena kita yes bos saja. Ini yang berlaku di negara kita ni. Tidak seperti negara maju lain. Siapa nak bersuara, pasanglah cyber trooper lah, apa-apa lah, semua ada. Tak apa-apa lah. Seperti orang yang baru keluar daripada seperti katak buah tempurung punya otak. Inilah sikap orang kita yang ada. Tidak mau berubah. Orang dah pakai sport car, mereka masih nak pakai basikal. Jauh lagi. Macam mana nak maju? Dapat sedikit ilmu teknologi, salah guna. Dapat sedikit ilmu ini, salah guna. Gunakanlah untuk kebaikan. Daripada jadi benda yang tak baik. Saya ambil contoh, macam cyber trooper dia. Buatlah YouTube kamu untuk kamu punya parti demi kebaikan dia. Seperti orang-orang PKA, seperti orang-orang DAP. Bercerita tentang parti dia, apa matlamat parti dia. Dengan baik, rakyat lain boleh buka, tengok, boleh terima. Bukan pergi ke YouTube orang lain, pergi maki hamun. Inilah sikap kita, itulah salah satu contoh sikap orang kita nih yang tidak mau berubah. Mereka tidak mau ditegur, tetapi mereka tegur orang lain sangat tajam. Tidak payah kita nak berkata banyak. Kalau ekonomi negara kita ni belum orang Bumi Putra yang pegang, kita tak payahlah. Kita nak bercakap tinggi melangit. Kita hanya beberapa kerat yang punya ilmu ekonomi, punya ilmu
perniagaan. Pergi tengok di kedai seluruh Malaysia ini sudah cukup lah. Kita nak bercerita lagi banyak. Jadi inilah sebagai panduan kita, jangan kita sombong yang tidak tentu hala. Kita bangunkan dulu, baru kita nak cerita. Orang lain tidak perlu pun nak sama ratakan ke apa, tak. Mereka tak perlukan itu. Keharmonian sudah cukup pada mereka. Tidaklah mengatakan kaum ini seperti ini, tidak mengatakan kaum ini sudah bagus. Jangan bersikap resis kita nih di Malaysia, itu saja. Oke? Dan jangan jualkan orang ini personal seperti ini. Kalau memang kita dah nampak, tak apa. Seperti kamu juga. Belum disabitkan bersalah. Oke, sekian dari saya. So, saya harap benda ini manfaat kepada kawan-kawan di luar sana. Itulah ceritanya. Asyik nak menyalahkan orang lain saja. Jadi mereka tidak sadar apa yang mereka buat. Oke, thank you kawan-kawan. Saya harapkan bermanfaat. Oke, thank you.